Salam sejahtera rakan media sosial dan pensyarah saya. Kami merupakan sekumpulan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM daripada kos BTMM ini membentangkan penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kami hari ini adalah pengaruh etika dalam pembentukan peradaban kajian tamadun Islam dan Barat. Berikut adalah ahli kumpulan kita, Lai Entong, Tan Shin Ro dan saya Long Tian Shen, Ling Li Wen dan Wong Lai Man. Saya Lai Entong dari FPTT PTNM. Bahagian yang saya nak bentangkan ialah pendahuluan. Etika memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun, membentukkan asas nilai dan norma masyarakat. Tamadun Islam berasaskan ajaran Al-Quran dan sunnah dengan konsep iman, syariah dan akhlak melahirkan pencapaian dalam sains, ekonomi dan falsafah. Sebaliknya, tamadun barat berasaskan falsafah Yunani, Kristian dan pencerahan. Dengan konsep liberalisme, humanisme dan rasionalisme mendorong kemajuan sains dan politik. Kajian ini membandingkan pengaruh etika dalam kedua tamadun untuk memahami sumbangan dan cabaran masing-masing dalam membentukkan masyarakat maju. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Nama saya Ling Li Wen. Hari ini saya akan membentangkan metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan dalam strategi dan rujukan. Pertama, untuk strategi yang dibandingkan menggunakan Google Form dan terdiri daripada 5 bahagian. Bahagian pertama mengenai maklumat konten. 3 bahagian sebelumnya berkaitan objektif kajian. Bahagian terakhir telah memberi 5 cadangan penambahbaikan untuk responden ini. Poin strategi ini telah diedarkan kepada 30 responden melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Untuk mendapat maklumat para responden, strategi menggunakan cara dekat tempat alat, iaitu nama strategi, nama tidak strategi, dan tidak strategi. Seterusnya, kaedah rujukan digunakan dalam kajian. Kajian kepustakaan melibatkan sumber seperti kamus bahasa, jurnal, buku-buku, dan sumber internet. Rujukan diperlukan untuk mengumpulkan data yang dapat mengukuhkan hasil kajian dengan maklumat yang sahih dan dipercayai. Jadi, sumber internet digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih luas dan terkini berkaitan untuk kajian yang dijalankan. Salam sejahtera, nama saya Long Tian Shen. Objektif pertama adalah mengkaji konsep etika peradaban dalam tamadun Islam dan Barat. Saya telah senaraikan 3 konsep untuk 30 responden menjawab. Majoriti responden adalah setuju kenyataan ini, tetapi ada 2 orang ataupun 6.7 yang tidak setuju konsep yang kedua dan ketiga. Konsep yang pertama adalah pemahaman tentang etika kedua-dua tamadun ini membantu mengurangkan konflik budaya. Kedua-dua tamadun ini berpendapat manusia perlu mengamalkan etika dan peradaban untuk membangun dan mengembangkan segala aspek diri agar tamadun lebih kukuh. Dan mereka menekankan kebudayaan yang beradab di sesebuah kota untuk membentuk sebuah institusi politik, agama dan moral yang lebih baik. Dengan ini, mereka dapat mengetahui apa yang dianggapkan penting dan sensitif dalam budaya lain dan mereka boleh berkomunikasi dengan lebih berhati-hati untuk mengelakkan salah faham antara satu sama lain. Konsep yang kedua adalah tamadun Islam dan Barat mempunyai persamaan dalam nilai-nilai asas etika. Dalam Islam, terdapat prinsip keadilan yang menunjukkan nilai sosial dan tanggungjawab seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam tamadun Barat, mereka akan menggunakan idea tentang keadilan dan hak-hak asasi manusia melalui pelbagai teori moral dan undang-undang. Oleh itu, ini membuktikan keadilan adalah digunakan oleh kedua-dua tamadun ini. Konsep ketiga adalah perbezaan etika antara tamadun Islam dan Barat adalah punca utama konflik budaya. Hukum Islam dalam Islam sangat berkait rapat dengan agama dan ia juga dianggap sebagai pernyataan atau jalan berdasarkan kehendak Allah. Tapi bagi untuk Barat, mereka akan menggunakan pemikiran manusia harus menggunakan akal sepenuhnya supaya kehidupan menjadi bertambah lebih baik.
Oleh itu, ini telah menjadi perbezaan pandangan antara tamadun Barat dan Islam seperti isu hak-hak wanita, kebebasan agama dan peranan agama dalam kehidupan sering menjadi konflik budaya kedua-dua tamadun ini. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Tan Sinrung. Terusnya saya akan membentangkan dapatan objektif kedua, yaitu mengenal pasti peranan nilai-nilai etika dalam pembentukan peradaban tamadun Islam dan Barat. Dari para 30 responden, majoriti responden telah menjawab setuju terhadap keempat-empat peranan ini. Peranan pertama ialah membentuk sistem sosial yang harmoni. Dalam tamadun Islam, nilai-nilai etika telah menekankan kepentingan keadilan sosial dalam mengekalkan keharmonian sosial. Dalam tamadun Barat, nilai-nilai etika telah membantu membentuk norma sosial yang menjamin kebebasan dan hak asasi individu. Selain itu, peranan yang kedua ialah mengukuhkan kepimpinan dan keadilan dalam pemerintahan. Dalam kepimpinan tamadun Islam, nilai-nilai etika diterapkan supaya dapat bertindak adil dan menjaga kebajikan rakyat. Manakala dalam kepimpinan tamadun Barat, nilai-nilai etika diterapkan supaya dapat menegakkan hak rakyatnya. Peranan yang ketiga ialah mewujudkan sistem pendidikan dan beretika. Dalam pendidikan tamadun Islam, nilai-nilai etika yang menekankan iman, ilmu, dan amal dapat membina manusia yang harmoni dan seimbang. Dalam pendidikan tamadun Barat, nilai-nilai etika yang menekankan kebebasan berpikir telah menggalakkan penerimaan berbagai perspektif. Di samping itu, peranan yang terakhir ialah memupuk interaksi budaya yang positif. Dalam tamadun Islam, nilai-nilai etika telah menggalakkan prinsip saling menghormati berbagai agama dan bangsa. Dalam tamadun Barat, nilai-nilai etika telah menggalakkan penerimaan budaya dan latar belakang yang berbeza. Nama saya Wong Laiman. Saya akan meneruskan dengan objektif 3, yaitu menganalisa kesan etika dan adab terhadap keberbagai bidang dalam tamadun Islam dan Barat. Daripada 30 responden, majoriti responden setuju dengan 4 kesan ini. Yang pertama ialah pembentukan sistem politik yang adil dan bertanggungjawab. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggungjawab dan syura dalam politik menghasilkan pemerintahan yang menjaga kebajikan rakyat. Pemerintahan ini menunjukkan etika dalam politik, menggalakkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin hak individu. Kesan yang kedua ialah perkembangan pesat dalam sains dan teknologi. Etika dalam Islam yang menggalakkan ilmu yang memberi manfaat kepada manusia mendorong ahli sains Muslim untuk mengembangkan perubatan dan astronomi. Penemuan dalam sains ini bukan sahaja untuk kemajuan ilmu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Yang seterusnya ialah mendukung hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Etika seperti toleransi, tolong-menolong, dan persaudaraan membentuk hubungan sosial yang kukuh. Kesan etika ini melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu dihormati dan diterima tanpa mengira latar belakang. Kesan yang terakhir ialah pengurusan ekonomi berasaskan etika dan keadilan. Etika dalam ekonomi Islam seperti larangan riba, kejujuran dan keadilan memupuk amanah perniagaan yang adil dan bertanggungjawab. Sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip syariah memastikan keseimbangan dalam peragihan kekayaan dan meminimumkan amanah penindasan. Dan cadangan. Kajian ini menekankan peranan penting etika dalam membentukkan tamadun Islam dan Barat. Tamadun Islam berasaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah menekankan keseimbangan material dan spiritual. Manakala tamadun Barat berasaskan falsafah humanisme dan rasionalisme menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Kedua-duanya berkongsi nilai seperti keadilan dan kepimpinan beretika tetapi berbeza pada pendekatan agama dan sekular. Sebagai cadangan, pihak berkuasa boleh menunjukkan teladan dan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan nilai etika di institusi pendidikan.
Pihak berkuasa boleh menggunakan ICT untuk mempromosikan kepentingan etika dan peradaban kepada masyarakat. Oleh itu, pemahaman dan penghayatan etika dalam kalangan masyarakat dapat dipertingkatkan. Seterusnya adalah bahagian Q&A. Para penonton boleh jawab jawapannya di komen dan kumpulan kami akan balas. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.